Ya, selamat kembali ke Jux Live Chat bersama dengan saya Tyler hari ini. Dan hari ini sangat-sangat istimewa kerana bukan saja kita ada seorang artis, tapi kita ada dua Jux Original punya artis, iaitu Sisi Iman dan juga Kai Bahar. Hello, hai semua. Hi you all, hi everything. Hi everything. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Cantik. Okey, Babo ni apa khabar? Kai Bahar dan juga Sisi Iman. Saya khabar baik, makin sihat. Oh, makin sihat. Makin sihat. Makin sihat dari segi apa tu? Dari segi Pemakanan. pemakanan je tu lah. Oh, nampak lah. Nampak kan? Nampak lah, fit sikit. lah orang kata kan. kan. Macam Sisi nampak tak kenapa pakai baju besar? Kenapa? Sebab dah makin membesar. Tak, tidak. Itu adalah fashion. Fashion. Yes. Fashion. Okey, untuk pengetahuan anda, hari ini bukan saja mereka berdua yang akan bersama-sama dengan kita di Jux Live Chat hari ini, kerana mereka juga ada membawakan peminat-peminat mereka ke studio kita untuk orang kata kemukakan kita punya hashtag hari ini. Tema kita hari ini #Man vs Woman. Wow. Siapa menang? Sama menang. Laki. Sini ada 2 orang lelaki tau. Yes. Untuk Kai Bahar punya fan pertama adalah Ismail, fan kedua adalah Ajmain. Ini ada kena-mengena dengan Imran Ajmain ke? Dia ada Tak badik ada ke sana? kena-mengena Tak ada. pun. Tapi dia boleh nyanyi jugalah. Boleh. Wow. Dia ada kena-mengena dari segi suara je kot. Wow. Sedap dia nyanyi. Okey, lepas ni kita testing suara dia. Untuk fan Sisi pula kita ada Alia dan juga Azlina. Yes. Apa khabar peminat-peminat Sisi Iman dan juga Kai Bahar? Gitu. Itu dia. Hello. Wah, Welcome back to my YouTube channel. Cantik pelaka. Okey, siapa Alia? Gitu. Siapa Azlina? Selamat petang. Saya Alia, saya Azmina. Hai, Ismail dengan Ajmain mana? Saya Semail. Saya. Oh, cantik. Dia Ismail. memang synchronize macam tu Synchronize sekali. Ya. Okey, saya nak kenal dulu dengan Alia. Okey, peminat Sisi Iman Ya, betul. Dah berapa tahun ataupun dah berapa lama awak minat dengan Sisi Iman? Saya minat dengan Sisi Iman sebelum Sisi Iman join Big Stage lagi. Saya mula kenal dengan suara dia daripada cerita Papa Nak Menantu dengan lagu Jatuh. So ever since from there memang saya minat dia sampai ke hari ini. And actually sebenarnya to be honest, ramai yang kata kalau saya bawa lagu Sisi Iman, orang akan kata suara dia sama macam tu. Cuba bawa. Belum apa-apa lagi dah angkat bangku sendiri. Gitu kah perempuan. Perempuan memang suka macam tu. Bawa diri orang. Bangga dia tak kabur. Bertenang orang-orang kampung, bertenang. Belum gaduh lagi. Dia dah panas lain. Sabar. Hari ini kita punya debate adalah orang kata yang selamat lah. Tak naklah bergaduh-gaduh betul-betul. Kan? Tak betul. Yang berhormat. Kita berbincang yang berhormat. Ya, saya. Kita bincang betul. Azlina pula dah berapa lama minat dengan Sisi Iman ni? Saya minat Sisi Iman since 2014. Masa lagu pertama Sisi, Mungkin Kamu. Wah, nyanyi sikit Yang mungkin kamu jadi tu. OST Eksperimen Cinta TV3. Wah, dia tahu Betul-betul fan betul ni Alhamdulillah. Ni bukan yang kita bayar tepi jalan. Tak. Bukan, Ni bukan. adalah Kita peminat main betul-betul. Tak. Okey, sekarang ni peluang untuk jejaka-jejaka handsome kita pula. Ismail. Ya. Ya saya. Apakah ciri-ciri yang awak paling suka terhadap Kai Bahar? Selain suara. Ciri-ciri dia. Alamak, kalau ciri-ciri dia saya lelaki tak apa ke? Cakap. Tak apa. Kita ambil dia sebagai idola. Okay. I try. Okay, saya suka ciri-ciri dia, saya suka penampilan dia yang menarik, kemas, menjadi, orang kata, boleh jadi inspirasi pada orang lain lah untuk jadi orang yang berinspirasi. Dia punya outlook lah, the way dia present himself. Outlook lah bahasa orang putihnya, dik. Gitu. Outlook kalau diterjemahkan? Outlook, luar tengok. Okey, kita pandang pula ke tepi dia. Azmail. Lagu favorite Kai Bahar.
Air mata. Cik nyanyi sikit. Jangan gelak. Tak pandai nyanyi sebenarnya. Tak apalah. Belanja sikit dah. Satu rangkap je kita bagi. Tapi kena nak bayang lagu first yang abang bayang kan. Bayang Sempat lah. tukar. Okey, cantik. Okeylah, kita akan mulakan kita punya sesi debat hari ni #man versus woman dengan kita punya orang kata statement pertama. Okey. Berbunyi begini apabila ada masalah, lelaki lebih susah untuk dibawa berbincang. Perempuan pula terlalu emosi. Betul ataupun tidak? Okey. Pasangan pertama kita akan bagi Alia dulu. 2 minit. Okey, sekali lagi statement dia. Galia. Apabila ada masalah, Dia dulu kan? Sabar. Okay, Kau puji diri kau. Dahlia, kau puji je diri kau. Betul. Dia bagi tips lah ni. Okey, 2 minit. 2 minit bermula. Sekejap. Esok. Baik, sekarang Alia, go. Okey, pada pendapat saya, memang lelaki ni jenis yang susah kawal emosi dan lagi bila bawa bincang. Kenapa? Ini semua based on experience. Lelaki ni jenis pemikiran yang sangat-sangat immature. Macam Mael, betul ke Mael? Rasional. Betul. Kita akan fikir benda tu secara rasional dan lelaki cuma akan sebut perkataan dan kata-kata yang mengikut kepala otak sendiri dan dia rasa faham tanpa memikirkan dengan rasional. Okey? Gitu. Based on my experience. Ada lagi masa. Tambah lagi. Kesimpulan cerita dia sekarang ni sangat-sangat simple. Lelaki, kalau korang get involved in a relationship dengan mana-mana perempuan, kalau korang ada debate ke ada fight dengan mana-mana perempuan pun silalah. Bila korang bawa bincang tu sila menggunakan hati dan perasaan dan fikiran yang rasional, bukan dengan cara keanak-anakan ni semua. That is what I have for you. Saya undi dia. Wah. Dia punya pointer makan dalam Kayak apa pemandangan awak, pandangan awak? Cerita dia sebab semua memang pernah based on experience. And also saya cakap benda ni bukan cakap based on experience je. Benda ni in general antara semua lelaki yang saya pernah nampak memang semua sama. Wow. Okey. Lagi 30 saat lagi untuk awak cakap dengan ex awak. Yang Muhammad, saya mau mencelah yang Muhammad. Sekejap. Ada 20 saat lagi. Naikkan itu semua benda tu immature punya move. Kalau perempuan takkan buat macam tu, okay you all kena faham tu. Perempuan fikiran sangat-sangat rasional dan sangat-sangat matang. Lelaki semua fikiran ada rasional. Thank you very much. Itu saja. Ada 5 saat lagi tak nak cakap apa-apa dengan ex awak ke? Tak ada, pergi mati dengan kau. Aduh. Wih, Sakit hati okey, sangat tu. kita jangan tahu siapa nama dia. Okey, kita Sakit hati semua nak luah. ambil kau. Ismail rasanya dah ready dah. Tadi nampak paper yang panjang tu, karangan tu. 2 minit untuk awak defend ataupun pandangan awak lah tentang statement ini. Lelaki terlampau emosi. 2 minit bermula sekarang. Saya mengatakan ya, perempuan terlalu emosi dalam relationship. Sebab apa kan? Sebab you tengok pada situasi lah. Tapi ni perempuan ni betul-betul terlalu emosi kan. Sebab lelaki kebanyakannya cool. Okey, cuba kalau tengok drama-drama kan dekat TV kan, perempuan yang banyak emosi ni. Perempuan yang banyak emosi daripada lelaki. Kalau you tengok drama, itu membuktikan perempuan ni terlebih emosi daripada lelaki. Itu je lah bukti saya. 30 saat je. Ya, dia sebenarnya tak perlu pun banyak sangat penjelasan sebab bukti dah banyak kan dalam TV. Memang menunjukkan perempuan yang membawakan watak yang terlalu emosi. Kan kadang-kadang lelaki ni lebih kepada relax, cool. Lelaki banyak diam, perempuan dia bumbang, ketepung. Semua je dia. Jadi lelaki ni lebih banyak perkataan sabar. Sabar, okey sabar. Sebab lelaki tahu sabar itu dapat pahala you all. You all kena faham. Lelaki ni lebih daripada menjaga relationship agar tidak putus. Perempuan ni kalau semulanya nak gaduh je. Ini tidak adil. Mana boleh tuan-tuan perempuan? Tak boleh. Lelaki ni diam sebab pertahankan hubungan. Tuan-tuan dan perempuan, dengar di sini. Saya nak bagi tahu pada anda, maknanya perempuan ni terlalu emosi.
YB, masalahnya cara awak cakap tu beremosi sangat. Kita boleh dengar tu. Di situ. Tidak. Saya cakap dengan feel perasaan, okey? Nak mengukuhkan saya punya hujah ni yang berhormat. Ya. Silakan. Ada 20 saat lagi. Jadi saya harap kepada perempuan bawa-bawalah bertaubat, okey? Janganlah terlalu emosi. Kita kena fikir matang, kita kena fikir anak bini, kita kena fikir mak bapak. Luar sana ramai lagi orang yang sayangkan kita. Kalau kita bergaduh dalam terlalu emosi dalam hubungan ni, tidak dapat manfaat. Malah merugikan diri sendiri. Lepas tu bila kau dah bergaduh, okey, kau semua tipu diri kau sendiri. Okey. Emosi sangat. Sabar, tenang. Sabar. Tidak, rasa Tenang. keluar nak tetangkan sekejap Okey, nak tetangkan. Bawa bertenang. Minum air dulu. Tenangkan diri dulu. Aku nasib baiklah aku ada air. Aku ada air kat sini, kau nak? Minum. Ambil kau. Okey. Kau nasib baik kau duduk kat dapur tau Alia. Kau boleh capai semua air kat situ. Hempas aku kat sini. Biar aku cakap lah. Itu biasa. Sabar dulu. Okey, host bercakap. Sabar. Aku nak bercakap ni. Kai Bahar dan juga Sisi Iman, apa pandangan awak dengan peminat-peminat awak? Adakah mereka membawakan benda yang sama dengan apa yang awak fikirkan ke ataupun lain? Okey, kalau kita dapat lihat apa betul kata Mael lah, sebab tadi kita orang baju saja buat TikTok, siapa yang marah? Saya baru lalu dia tumbuk saya tau. Tumbuk awak Saya tengah perbaik jam. Tiba-tiba kamu cinta. dia tumbuk je. Tapi sebab apa? Kadang-kadang kan bila dalam pergaduhan ni kita tak dapat, kita sebagai perempuan kita tak dapat jawapan tau daripada lelaki. So lelaki kan tadi Maya kata dia cool je, dia relax je. Ya kita nak tanya apa problem dia. Kalau kereta dia rosak ke, enjin ke, tak dapat beli ni ke, tak dapat beli spare part ke, bagilah tahu. Kita sebagai perempuan kita nak tahu. Tapi diam je, relax je. bukan perempuan ke yang selalu buat macam tu? Ya, Macam nak tanya dia kan, nak makan mana, suka hati awak lah. Kan? itu pun lelaki pun sama. Okeylah, jom kita move on ke statement kedua. Macam tu. Okey. Untuk statement kedua, kami ingin menjemput YB Azlina dan juga Ajmain. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah insecurity ataupun orang kata was-was, bukan was-was, dia macam tak 100%. Dia macam insecurity. Tak yakin lah, ibarat macam tak yakin. Tak yakin. Okey, insecurity. Insecurities dalam relationship, lelaki atau perempuan yang lebih insecure. Kita beri laluan kepada YB Azlina. Silakan, 2 minit. Go Elin, go. Okay, insecurity pada lelaki. Sebab apa tahu, lelaki ni bila perempuan tak WhatsApp dia, tak balas ke, tak angkat call ke, mesti dia akan tanya, dekat mana, apa, buat apa, semua dengan siapa. Jadi kita jadi perempuan jadi rimas, macam rasa macam terkongkong. Wow. Ini kita baru je couple kot, bukannya lelaki bini ataupun tunang. Tak perlu nak macam yang nak perlu segera macam kita nak je hold handphone tu sebenarnya. Jadi lelaki yang lebih insecurity sebenarnya daripada perempuan. Perempuan relax aja, okey. Dia tak kisah lagi nak pergi main bola ke, dia nak pergi lepak dengan kawan lelaki dia ke, apa ke, kita tak kisah. Jadi bila lelaki insecurity perempuan, jadi kita ni macam terkungkung sangat. Ini siapa nak lelaki ke, kita jadi bini dia ke? Jadi persoalan kat situ je dia tadi. Padahal baru aja. Sabar YB ya. Sabar. Biar Azlina cakap dulu. Jadi kita ni rasa terfikir, rasa nak balas WhatsApp. Kita tengah driving. Dekat mana? Takkan kita tengah driving nak balas WhatsApp? Sabarlah sampai rumah boleh balas. Kalau kata sorry kita lambat reply, mesti keluar dengan lelaki lain lah tu. Ataupun pergi mana-mana ke, tak bagi tahu dia. Hello, dengan kita bagi tahu pun dengan mak kita tau nak keluar, bukan dengan lelaki. Takkan semua 24 jam kita nak kena update. Oh yeah. 30 saat lagi, ada apa-apa lagi ke yang nak tambah ke? Garam Jadi ke? pada kaum-kaum lelaki, tolong jangan insecurity pada perempuan. Sebab perempuan kalau dah sayang lelaki tu seorang, dia akan sayang seorang saja. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Jadi tak perlu insecurity pada perempuan. Sebab apa? Bila dah sayang tu satu je. Tak ada dua, tak ada tiga. Okey. Baiklah. Okey, Ajmain, awak punya muka dah boleh nampak dah ada 5 pointer yang akan keluar daripada mulut awak. Jadi tanpa melengahkan masa, 2 minit
anda bermula dari sekarang. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YB Azlina ni, dia bercakap macam seolah-olah depan cermin. Faham tak depan cermin tu apa istilah tu? Tak, masalah sekarang benda ni Kita pernah boleh berlaku. lihat, okey. Betul tak yang berhormat yang berhormat tenang ya sebenarnya. Kita boleh lihat wanita sekarang ni sebenarnya dia memainkan peranan yang sangat-sangat kuat dalam perhubungan. Contoh, saya boleh katakan contoh di sini. Contoh kalau lelaki kalau keluar je nak pergi ke mana-mana, sebenarnya benda yang berlaku apa yang Azlina bagi tahu tadi adalah berlaku terhadap wanita ataupun seorang perempuan. Contoh lelaki nak pergi ke 7E ataupun nak pergi keluar jumpa kawan. Dalam fikiran perempuan tu akan bertambah ataupun akan menjadi 1001 persoalan dalam kepala dia yang akan tanya, lelaki pergi jumpa siapa, dengan siapa, kat mana. Itu adalah sifat perempuan yang kita boleh kenal. Semua makhluk di dunia ni kita boleh tengok macam mana perempuan berfikir. Sebab tu dalam keadaan kebanyakan hubungan, dalam kajian mengatakan 70% mengatakan perhubungan putus ataupun relation di antara lelaki dan perempuan putus disebabkan wanita. Disebabkan tidak berhusnuzon, tidak bersangka baik. Rasa macam tak betul je statement je tu. Selalu lelaki je punya statement. Dia nak bela diri pada lelaki. Ya, sekurang-kurangnya macam contoh kalau kita benda yang kita boleh nampak lah sekurang-kurangnya macam kita keluar ke mana-mana lah yang kita boleh nampak. Sikit-sikit macam Azlina bagi tahu juga tadi benda ni backfire sebenarnya kat Azlina. Azlina bagi statement macam seolah-olah wanita ni macam tak ada perasaan ataupun lelaki macam tak ada perasaan. So padahal benda ni berlaku terhadap wanita. Nak intai sikit-sikit lelaki ni pergi mana. Dah. Marah ni sebab statement yang dia keluar tu macam sangat-sangat merepek, you know. Dah kenapa kat belakang tu nak terjatuh tu? Lelaki sekarang kan semua nak salahkan perempuan. No, kita tak salahkan perempuan. Perempuan ada yang baiknya tapi kebanyakan Sabar. Tapi kadang-kadang Sabar tuan-tuan dan puan-puan, sabar. Orang-orang kampung, sabar. Boleh tak awak boleh WhatsApp kau buat kali apa kan? Jadi Rimas, kita dengar lagu dalam kereta pun asyik awak punya nombor yang keluar. Macam mana tu? Okey, macam ni lah. Macam ni, Azlina dengan Ajmain PM tepi. Awak berbincanglah tepi. Kita punya masa ada 2 minit saja. Okey, Kai. Apa pandangan awak dengan ciri-ciri ataupun pointers-pointers yang disampaikan oleh Ajmain? Okey. Dari pengalaman saya sendiri, pernah berlaku. Saya pergi kedai. Dia cakap saya pergi mana tau? Pergi sini. Hari kita pergi kedai je. Itulah betul macam dia cakap. Dia punya persoalan kepala dia banyak. Sisi pula macam ni. Tapi Sisi sebenarnya okey lah apa-apa argument tadi, tapi Sisi macam terpesona tengok Ajmain tadi dia punya hujah-hujah. Betul. Sisi rasa macam nak tahu dia siapa perempuan yang menyakiti dia Betul. tu. Sebab dia macam sakit sangat tu. Betul. Dia seakan-akan macam wakil sekolah dulu kat pidato. Muka betul. Ekspresi dia betul lah on point lah orang kata. Berapa ramai perempuan agaknya yang menyakiti dia tu. Itulah kesian lah pula. Ajmain disakiti. Ajmain yang telah disakiti. Tak apa. Lepas ni kita tanya dia pula Sekarang ni next statement yang diberikan di sini adalah untuk Alia dan juga Ismail. Declare relationship di social media. Adakah ia penting ataupun tidak? Kita bagi Ismail dululah. Tadi Alia dah pergi dulu. Ismail, 2 minit anda bermula sekarang. Penting atau tidak untuk bagi tahu hubungan dalam sosial media. Sebenarnya dia bergantung pada keperluan lah. Contoh kalau macam dia dah berkahwin, dia mesti bagi tahu yang dia dah berkahwin. Sebab apa kalau dia tak bagi tahu, mungkin kalau dia tu cantik, dia tu handsome, mungkin bila tiba-tiba ada orang cari tengok dia, tiba-tiba rasa gersam tengok dia. So dia kena beritahu yang dia dah berkahwin. Jadi ini menyelamatkan hubungan dia antara dia dan suami dan isteri. Ini salah satu keperluan lah untuk menyelamatkan hubungan. Salah satu keperluan kena bagi tahu di sosial media. Sebab kalau Facebook dia ada satu button yang menyatakan relationship married ke, engaged ke ataupun single but not available. Itu contohnya. Jadi di sini banyak keperluan dan bergantung kepada situasi lah. Cuma saya nak bagi tahu kebanyakannya lah wanita lah yang banyak menunjukkan hubungan relationship dalam Facebook terutamanya. Walaupun dia sasah, dia belum lagi laki bini, dia belum lagi tunang orang, tapi dia nak tunjuk akulah ada boyfriend yang handsome. Kau ingat kau orang nak sangat tahu ke kau ni berrelationship? Tidak dik.
Wan tak suka lah kau berkepik-kepik macam tu. No. Mak bapak kau marah. Tak payah. Mak bapak kau marah. Baik kau duduk rumah kau belajar. Kan? Belajar sampai habis degree tu, kau sampai study, buat assignment, kasih siap. Jangan nak sibuk sini nak bercinta. Mak bapak kau bagi kau duit. Tiba-tiba kau nak... no. Perempuan pun satu hal suka sangat bagi lelaki. Ni masalah ni perempuan ni. Wanita ni kadang-kadang dia boleh merosakkan lelaki tau. Ini fakta jadi para lelaki ni dia macam dia kadang-kadang sabar tau. Jadi benda ni kena hati-hatilah. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini, pentinglah juga bagi tahu relationship dalam sosial media supaya anda selamat daripada kecaman dan juga gangguan makhluk halus ataupun netizen-netizen yang suka mengacau anda. Sekian, terima kasih. Halus Ni, sekejap, Alia, saya tahu awak dah banyak simpan benda yang awak nak cakap ni, tapi saya nak tanya satu soalan lah untuk Ismail. Awak punya relationship dekat Facebook tulis apa? Tulis apa tu Ismail? Confused. Married lah, of course lah. Wow. Anak dah dua. Anak dah dua? No, you nak single, you nak double, you nak triple, I boleh tulis. Okay, cantik. Okey, Alia, awak punya pandangan pula untuk statement adakah declaring relationship di social media penting ataupun tidak? 2 minit. Alia, saya harap awak jangan menjerit Okay, to be honest, based on saya punya perspektif, actually I have to agree dengan dia juga because tak semestinya kita orang in a relationship, it doesn't mean that kita orang tak perlu nak share apa-apa dekat dalam social media. Kita boleh share untuk orang tahu, tapi jangan sampai tahap setiap masa korang nak post relationship korang depan semua orang because tak semua orang. Saya setuju yang Muhammad. Itu nombor satu. And then nombor dua, kena sentiasa ingat kita akan ada haters dekat luar sana. Orang akan buat apa saja cara untuk pastikan korang dua break. Macam saya sendiri ada face experience yang mana kawan saya sendiri, ada orang tak suka dia dengan husband dia, dia orang sampai sanggup guna santau angin lah apa benda semua untuk pastikan relationship dia dengan husband dia sampai bercerai-berai. So benda tu dah pernah jadi depan mata saya sendiri. That's one of the reasons kenapa bila saya cakap you guys can post your relationship status dekat Facebook ke Instagram and whatnot. That is your that is your macam kata apa, itu cara sendiri. Tapi jangan sampai terlampau over sampai korang pergi gila pun nak kena tunjuk orang gimana semua. Orang tak suka benda tu, lama-lama orang akan membuat. Ada setengah yang suka keep it private pun tak ada masalah, tapi yang mana keep it private tu kalau ada orang cuba silent ke apa, kalau hidup sendiri kan macam tu. But aside from this, for this topic memang saya setuju sangat dengan apa yang dia kata lah, yang mana kita boleh share kita punya relationship depan orang but not too much, so keep it on the medium level. You guys can post accordingly korang relationship ke, engaged ke, married or anything, tapi jangan sampai tunjuk laki aku hari ni bawa aku pergi makan kena lagi dekat sini, bawa aku pergi shopping kat sana. Orang tak ada siapa nak tahu lah kau shopping kat mana sekali pun. Ya. Saya setuju yang Muhammad. Yang berhormat host, tolong masukkan ucapan itu dalam teks saya. Baik, saya akan masukkan jadi rewind juga. Highlight juga. Okey, sekejap saya nak tanya kepada kita punya tetamu khas di sini, VVIP kita. Kai Bahar dan juga Sisi Iman sebagai artis lah. Adakah ia lebih susah untuk korang post anda punya private life di social media sebab ramai followers dan mungkin ada ramai yang akan cakap macam dia dah berpunya, tak naklah dengar lagu dia. Pernah tak ada fikiran tu ataupun pernah jadi ke Sisi? Kalau Sisi sendiri, Sisi tak fikir. Jadi macam kita lebih selesa macam Sisi sendirilah. Saya tak tahu Kai, tapi Sisi lebih selesa untuk jadi diri sendiri. So that's why on my social media pun rasanya banyak gambar-gambar Sisi punya family, semua yang Sisi tunjuk. Tetapi ada juga benda-benda yang private, yang betul-betul family matters kan, kita tak adalah tunjuk dekat social media. Dan kalau perhubungan pula bagi Sisi lebih senang kalau benda tu private kot. Tapi kalau dia macam, dia bukanlah kita nak sorok benar-benar kan, tapi kita
tak war-war sangat. Itulah maksud Sisi. Maksudnya dia kena ada, masih lagi ada benteng tu lah orang kata kan. Sebab kita kalau boleh kita nak orang fokus pada kita punya kerjaya kan, pada kita punya lagu. Tapi mestilah orang nak tahu juga sedikit pasal kita. Tapi sikit je lah kita bagi, janganlah kita bagi semua kan. Sebab macam so macam dia cakap tadi lah, dia boleh jadi macam yalah nanti boleh jadi benda lain pula. So kita kena pandai-pandai lah. Faham. Untuk Kai macam mana? Saya setuju dengan Susi sebenarnya. Dan yang paling orang kata penting sekali kan, saya tak pernah menyorot siapa buah hati saya. Sebab memang tak ada pun sekarang. Memang tak ada. InsyaAllah kalau one day dah ada jodoh, dah sampai masanya, saya terus kahwin. Saya tak nak bercinta. Wah, gitu. Nampak tak? Kita kahwin. Jangan lupa untuk hubungi kita 1800. Kahwin ni Kai Bahar. Tak. Okey, rasanya kita akan berhenti sekejap sebab dia punya situasi lebih panas. Okey, antara kita punya peminat-peminat kita. Kita akan dengarkan lagu Jux Original. Ya, daripada Sisi Iman yang berjudul Bisa Mencinta. Dipersilakan. Rasa macam suara berkahak tu. Ni untuk lagu ni lah, untuk Bisa Mencinta ni, adakah untuk Sisi sendiri ada challenge yang awak harungi? Oh, semestinya lah sebab kita tahu ballad ni memang susah nak nyanyi kan. Dia punya cabaran tu berbeza dengan lagu-lagu rancak kan. Betul. Sisi memang selut lah sebenarnya ballad singer macam Kai kan, yang boleh nyanyi semua boleh hit the right notes semua sebab ballad ni memang sangat-sangat susah. Betul. Sampai kan masa Sisi pergi recording tu, the third time dekat studio, Sisi menangis tau sebelum nak record. Kenapa? So Sisi rasa macam alamak, expectation satu ni kita tahu semua producer dia Faizal Tahir. Walaupun Sisi dah pernah bekerja dengan dia dalam 3 kali dah, tetapi macam untuk lagu ni sebenarnya sangat suka sebab dia bukan comfort zone Sisi. Faham. Pressure dia lain macam pressure dia lain macam sikit lah. Dan technicality pun sebab Sisi sendiri macam sebelum ni Sisi tak boleh nak bayang pun Sisi nyanyi lagu ballad bunyi dia macam mana. Tetapi Alhamdulillah lah Sisi dapat jugalah tunjuk ajar tu daripada Faizal Tahir. Jadi Alhamdulillah lah. Okay. Kita cuba. Lagi satu saya rasa ballad ni ataupun balada ni kita kena curahkan kita punya emosi dalam lagu tu. Ya, betul. So macam Kai sendiri sebagai seorang penyanyi balada, apakah awak punya orang kata challenges untuk menulis lagu balada ni? Challenges dia memang sangat challenge lah. Sometimes bila kita dah buat lagu tu, kita dengar okey tau. Bila dah siap, dah lama bila dengar balik rasa macam lagu ni macam lagu orang lah. Lepas tu dia macam nak buat lain. Nak buat lain. And then bila dah siap satu, kita macam tak confident tau nak keluarkan atau nak bagi dekat orang semua kan. Sebab kita rasa macam insecure dengan diri sendiri lah. Sebab sometimes tu feel tu macam tak sampai tau dengan lirik dia dan sebagainya kan. Apatah lagi kalau lagu orang bagi kita nak feelkan kita punya feel dalam lagu orang tu, memang saya rasa sangat susah sikit lah. Ambil masa sikit lah even untuk Bisa Mencinta ni kan, sebab dia punya feel tu, dia kan selalu kalau kita dengar ballad kan, ballad yang macam kita sakit, kita berintih ni sangat. Tapi Bisa Mencinta ni dia unik sikit, di mana dia sebenarnya dia sakit mencinta tapi dia masih lagi nak bercinta tu. Jadi tak nak putus asa dengan cinta. maksudnya masih lagi ada hope. Tu yang susah kita nak sampaikan lah bagi Sisi. Faham. Okey. Kita akan teruskan dengan kita punya hashtag Man vs Wild hari ini. Jux Live Chat. If you just only tune in, kami bersama dengan Kai Bahar dan juga Sisi Iman dan juga peminat-peminat mereka untuk kemukakan kita punya tema hari ini, hashtag Man vs Woman. Untuk statement yang kedua ini, kita akan persilakan Azlina dan juga Ajmain sekali lagi. Statementnya berbunyi begini. Betul ataupun tidak, lelaki perlu luahkan perasaan cinta terlebih dahulu. Ajmain, tadi awak pergi second, so awak pergi dulu. Silakan, 2 minit bermula sekarang. Okay, baik. Seperti mana kita tahu ataupun mengikut peredaran sekarang, normal lah kalau bagi lelaki yang melamar perempuan. Betul? Azlina setuju, Azlina? Betul. Betul. Kita setuju. Akan tetapi dia ada tetapi di sini, ada gini. Tetapi
Mengikut peredaran sekarang juga, perempuan sekarang ni dah boleh melamar lelaki. Ibarat kalau kita dulu kita boleh tengok kumbang mencari bunga. Tapi sekarang bunga, tiba-tiba bunga tu bergerak mencari kumbang. Macam gitu. Sebab apa? Sebab kita boleh tengoklah di sini. Sebab ramai yang perempuan-perempuan ni dia jenis macam nak try. Nak try lelaki yang mengikut taste yang dia suka. Faham tak? Especially lah, terutamanya yang handsome tu benda yang wajib lah bagi seorang perempuan. Macam Ajmain handsome. Kita tak handsome pun. Lepas tu yang kedua, kaya. Kaya ni antara, dia kaya dengan handsome ni kalau boleh perempuan nak ni antara biar sama macam gitu. Di maknanya kalau dapat lelaki yang kaya dengan handsome ni, satu package yang cukup lengkap bagi seorang wanita yang berkejaya ataupun yang tak berkejaya lah, bagi cukup lengkap itu. So sekarang ni saya nak bagi tahu di sini, memang kebiasaannya kalau kita boleh tengok kalau zaman-zaman moci-moci, sama makcik-makcik kita, zaman-zaman tua-tua dulu, dia lelaki pergi ke rumah perempuan, melamar perempuan. Tapi sekarang ni kita mengikut peredaran, kita dah tak ada masalah sebenarnya atas keberanian masing-masing. Sekiranya kita berani untuk, contoh kita mencintai seorang perempuan tu, sama ada perempuan ataupun lelaki, sekiranya kita betul-betul mencintai perempuan atau lelaki tersebut, kita sepatutnya memberanikan diri kita untuk menyatakan yang kita cinta kepada itu, supaya kita bersifat gentleman bagi lelaki, supaya perempuan ataupun lelaki yang kita minat tu tidak diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Gitu. Siap masuk lagu. Sempat dia insert. Okey, nak tanyalah Azmain. Okey, sabar dulu Azlina, saya nak tanya Azmain. Pernah tak ada tanya. bunga yang datang cari awak? Pernah, kita pernah lah. Pernah dulu kita pernah adalah hubungan dengan seseorang tu. Kemain Tapi by the way, sebab sifat dia. sebab sifat kita terlalu gentleman, kita mesej mak ayah dia dulu tau, minta kebenaran nak mesej dengan anak dia. Wow. Ini kenyataan benar daripada diri kita lah sebenarnya. Maknanya minta kebenaran dengan ayah dia, sekiranya nasib baiklah boleh orang panggil mak dia tu jenis sporting, tapi ayah dia memang tak berani lah, bimbang suatu hari bawa karang keluar ke cari kita, memang tak lah, dengan mak dia lah kita mesej. Kita tanya. Awak menangi hati dia dulu, menangi hati mak dia dulu, baru ni lah perempuan tu lah. Dalam masa sama kita juga kenal dengan perempuan tu lah, macam gitu. Jelas gitu. Azmain ni. Hebat gila. Tak adalah, kita berani-berani. Sebenarnya mencuba tak salah. Kalau dia tak nak, bunga bukan sekuntum sebenarnya tau. Banyak lagi tu boleh try. Awak dah ada bunga ke? Tai ayam ada. Dah ada Apa dia? Macam mana? Kita tu Allah alam ada kot. Amboi. Dah ada. Turn awak pula 2 minit. Okey, betul ataupun tidak, lelaki harus luahkan perasaan cinta terdahulu. Kan? Okey, 2 minit bermula sekarang. Okey, saya setuju sangat dengan Ajmain. Sebab betul kata dia, kumbang bukan seekor, bunga memang banyak. Tapi pernah dengar tak perkataan crush? Kadang kita suka kat seseorang tu tau, kita pendam aja. Kita ni selalu keluar dengan dia tau. Dia ni macam kawan lah, tapi kita berfikirkan dia ni, kita suka dekat dia lah, dia ni cute. Handsome itu nombor 4. Handsome tu nombor 4, okey. Kaya tu nombor 5. Tapi yang kita pentingkan dia tu agama dia yang boleh bimbing kita. Itu je penting. Sebab apa? Kita nak hidup dengan dia ni lama tau, bukannya sejam 2 jam besok atau lusa lepas tu kita cerai. Member terus pakai kopiah. Tak, sabar jap. Kau okey. Sambung. Betul. Kadang kita tak nak tunggu lelaki declare kita sayang dekat dia pun susah juga. Kan kita luahkan kat dia betul-betul. Sebenarnya aku suka kat engkau lah, tapi aku sayang kat engkau. Kita bagi kias-kias. Kalau dia faham. Ada setengah lelaki tu, aku pun sayang kau, tapi friend zone. Maksud tu friend zone. Pada kita sayang kat dia macam lebih daripada kawan. Betul tak? Okey. Kita berani jumpa mak dia, tanya. Kita kenal family dia dulu. Betul tak dia ni dah ada berpunya ke belum? Nabi pun, Siti Khadijah pun meminang Nabi Muhammad dulu. Tak salah perempuan minang lelaki. Tak payah nak ikut pada zaman. Jadi sekarang kita katakan siapa cepat dia dapat. Kalau kita suka lelaki tu,
Okey. Nyanyi sikit, nyanyi Sudah sikit. Ya, nyanyi Nyanyi cepat. lagu apa tu? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Dia diambil Ya, orang. betul. Okey. Cun. Okey, untuk Kai dengan Sisi pula. Macam mana? Awak pernah tak terfikir macam Sisi sebagai perempuan pernah tak ada crush dekat lelaki ni? Tapi you macam aku lah perempuan, biar dia luahkan perasaan kat kita. Ataupun macam mana? Kalau Sisi sebenarnya si beritahu je. Bagi tahu terus. Sebab tak rugi. So kita tak adalah membazir masa kita kan, nak menunggu dia ke kan benda. So kita bagi tahu je, kita macam suka. Kalau dia macam dah tak ada, lepas tu tak ada lah. Move on lah. Next one lah. Come on. Macam Kai? Simple je. Okay, macam Kai sendiri, Kai lebih suka kalau Kai yang nak melamar dia sebenarnya. Macam saya sendiri yang pergi bagi tahu dia kan. And saya rasa macam pelik sikit lah kalau perempuan tiba cakap saya suka awak rasa macam kita kalah sebenarnya. Tapi dia kena ada cara lah. Dia bukan macam terlalu direct untuk bagi tahu. Kalau direct. So dia kena set mood dia. Menampakkan saya kalah kat situ. Saya tak nak kalah sebenarnya. Tak, awak tak akan kalah sebab bila awak buka mulut je, lagilah dia cair. Habis. Confirm menang, bro. Aku saya datang. Jangan. Next one, okay. Fakta ni katanya perempuan suka kaitkan hubungan cinta dengan zodiak. Maksudnya dia akan tanya. Kan? Dia akan tanya pasangan dia, awak star sign apa kita star sign ni. Lepas tu dia pergi check internet semua kan. Okay. Ini adalah untuk Alia dan juga Ismail. Zodiak penting atau zodiak. Zodiak betul. Zodiak. Okey, Alia. Silakan 2 minit bermula sekarang. Okay, untuk for my own point of view, saya tak setuju dengan benda tu sebab benda tu honestly saya cakap benda tu mengarut. Memang saya ni asal daripada keluarga Cina. I'm actually mixed. I come from a mixed family dan saya baru 4 tahun lepas saya convert masuk Islam. But Alhamdulillah. Saya tak percaya dengan benda yang mengarut-arut yang menyatakan zodiak ni ada kena-mengena dengan kau punya life. Okay, kalau macam contoh kau daripada sign Leo kau kena ada relationship dengan orang daripada Virgo. Apa benda tu semua karut tahyul-mahyul apa jembalang semua ada dekat situ. So for me, memang saya takkan libatkan diri dengan benda-benda tu sebab benda tu semua karut. Sebab kalau betul contoh jodoh kau dengan lelaki yang buruk, itu jodoh kau dengan dia. Itu tak ada kena-mengena dengan zodiak ke apa benda sebab itu ketentuan Allah sendiri. Kalau Allah dah tetapkan benda tu untuk korang supaya pun, itulah dia. Benda tu lah yang akan jadi. So memang Subhanallah. saya takkan sama sekali percaya benda-benda zodiak tu. Setakat untuk baca tu mungkin yes. Tapi untuk percayakan benda tu, I'm sorry, I don't believe in all that kind of thing. Syirik. Gitu. Ini semua syirik. Sikit. Itu semua syirik. Tanya-tanya apa di dalam semua ada. Ex-Kai sebut lah. Dia expose kan. Sikit lah buat benda ni. Faham. Gitu. Nampak tak? So, conclusion dia memang perempuan, tak semua perempuan akan libatkan diorang punya percintaan dengan zodiak. Sebab benda tu semua karut, mengarut semua benda dia. Dia merepek-repek. Itulah. So other than that, kalau korang percayakan jodoh Allah, benda tu akan jadi. Dia punya plus punchline tu sebelum masa buat tamat tu. Okey. Untuk Ismail pula. Adakah anda dah bersedia untuk menguraikan awak punya perasaan? Dah saya. Silakan. 2 minit bermula sekarang. Ya, pandangan saya sekarang ni orang tak tengok sangat kot tentang zodiak ni. Sebab orang lebih kepada macam orang dah lebih tahu apa keperluan dalam agama kan. Contoh kalau kita nak cari jodoh, kita kena tengok keturunan dia, kita tengok harta dia. Yang keempat apa lagi satu? Tak ingat tak? Yang keempat boleh tengok balik lah. Dan dalam agama pun dah ajar kita cara-cara nak mengenali orang. Bukan dengan
kepercayaan Karut Marut, zodiak-zodiak tu semua tak betul. Sebab Tuhan dah ciptakan manusia ni boleh kenal dengan menurut keturunan. Kalau keluarga dia baik, maka dia baik. Kalau keluarga dia tak baik, kita minta jauh lah daripada benda-benda tak baik. Jadi benda-benda macam ni kita tak perlulah nak percaya kan, sebab kita beriman dengan Allah kan. Nampak aku dah jadi ustaz dah hari ni. Kita beriman dengan Allah, kita kena percaya dengan qada dan qadar. Jadi cari yang terbaik sebab kita ada Rasul, ada Nabi kan. Kita boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Jadi benda ni tidak menjadi satu keperluan lah untuk orang tu tengok pasangan dia. Oh dia zodiak begini, aku kena begini. Oh no, tidak. Itu tak elok lah dari sudut menjaga keimanan dalam agama kita Islam tu utamanya lah. Ni saya bercakap dalam konteks kepentingan dalam agama lah untuk seseorang tu memilih dan mengenal perangai masing-masing untuk memilih jodoh, khususnya tuan-tuan dan perempuan. 30 saat lagi, tak nak tambah apa-apa ke, menyanyi ke? Jadi saya sarankan banyakkan mencari ilmu, tambah ilmu pengetahuan supaya anda lebih mengenali tentang selok-belok agama supaya kita tidak terpesong dan mudah terpercaya dan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang viral yang lalu dalam feed Facebook, dalam Instagram. Tengok sekali kau dah percaya. Sedangkan benda tu tipu, benda tu tidak sahih. Jadi benda ni kena hati-hati. Dalam diri kita pun kena berhati-hati dan sikap kita mudah terpercaya tu pun kena hati-hati, kita kena jaga supaya kita tidak menjadi orang yang bahasa kasarnya bodoh lah. Nanti menyesal tak sudah. Poli dah sampai kat gitu. Dah siren beberapa kali. Itu bunyi masa habis je. Ya. Oh saya ingat kan memang ada kereta parking kat luar bunyi daripada tadi. Maaf kereta saya tadi. Sekejap, saya pergi parking sekejap. Oh gitu. Okey Terima faham. kasih YB. Terima kasih. YB si kanjang. Si kanjang. Kait dengan Sisi Iman, pernah tak ada orang yang datang ke awak yang ceritakan tentang zodiak? Oh, awak punya zodiak ni sekian awak tak boleh ni. Ada tak? Pernah tak? Dalam your saya experience lah. Masa kecil-kecil sekolah rendah tu saya percaya. Betul. Masa sekolah kita orang tengok dah siapa ni. Dalam kelas tu ada seorang perempuan ni. Sama zodiak dengan saya. Shikin. Cantik nama dia. Cantik lah wajah dia kan. Jadi kata lepas tu macam saya shock kat dia lah. Sedangkan dia tak shock kat saya pun. Benda tu macam kita shock sendiri sebenarnya. Rasa macam tertipu dengan diri sendiri. Itu betul macam Kai kata masa kecil-kecil kan. Kita dulu sibuk lah tanya. Kau apa? Libra. Yang ni Scorpio. Semua kita nak tahu ni. Sebab yelah bila kita tahu kan macam dia ada tafsiran dia semua. Tapi bila kita dah besar, semakin kita dah matang kan, kita dah tahulah yang benda tu sebenarnya tak betul kan. Jadi kita ada kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita kena bersandarkan selalu dengan apa yang kita percaya, apa yang kita telah ajar lah orang kata macam tu. Dia seakan-akan macam orang kata baca boleh, nak tahu boleh, ingin nak tahu tu boleh, tapi janganlah percaya bulat-bulat yang kalau aku Leo kau tak boleh jadi. Ya betul. Kan rugi kalau tiba-tiba tengok crush kita yang lain pula. Aduh dah elok, kaya, semua benda dah baik semua. Lepas tu tiba-tiba alamak dia Libra, aku tak boleh. Macam mana? Kan susah kan? Rugi sendiri. Okey, ini adalah bonus round untuk Azlina dan juga Ajmain. Okey. Dia punya masa bukan 2 minit tapi orang kata macam mana, kita tanya soalan ini, siapa yang boleh jawab, dia ni lah. Jawab, okey boleh. Boleh Okey, Azlina dan juga Ajmain, anda dah bersedia bonus round? Okey dah. Okey, fakta pertama kebanyakan orang anggap lelaki lagi kuat marah, betul ataupun tidak? Betul. Betul. Akan tetapi Silakan Ajmain, kenapa lelaki lebih kuat marah? Okey, bila sebut anggap, semua orang boleh anggap. Semua orang boleh bagi pendapat, semua orang boleh bagi keluarkan statement berkaitan apa yang dia anggap. Okey, seperti contoh, kita boleh lihat contoh. Dalam pasangan ataupun dalam suatu perhubungan, kebanyakan lelaki ke perempuan banyak bersabar dengan pasangan. Lelaki atau perempuan. Majoritinya, kebanyakannya adalah lelaki. So bila lelaki dalam keadaan bersabar, marah dia tu, dia akan pendam. Supaya pasangan dia yang dengan cerewetnya, dengan pelbagai kerenahnya pasangan dia tersebut tu, dia boleh macam menterjemahkan suatu hari nanti apabila selepas daripada perkahwinan. Maknanya bila sebut lepas daripada perkahwinan, bila halalnya hubungan tersebut,
kita boleh lihat di sini lelaki akan menjadi cepat marah. Sebab itu majoritinya daripada kategori untuk lepas kahwin ni, anak akan takut kepada ayah berbanding pada mak, betul? Tapi tak juga, tak semualah, tapi kebanyakan lah. Yelah, itu saya beranggapan. Tadi soalan kebanyakan orang anggap tu anggapan saya. Yang tu anggapanmu Ziana Zain, ni anggapan saya. Ziana Zain. Tu berkaitan dengan saya lah. Maknanya kalau kita boleh tengoklah, cuba macam kita terjemah ke dalam orang panggil apa? Marah kadang-kadang lelaki ni bertempat sebenarnya tau. Tak perlu macam nak marah tiba-tiba. Kalau perempuan tak buat benda yang tak betul, lelaki tak akan marah. Contoh, kita pernah tengok tak cerita 7 hari mencintai-ku tu? Kita boleh tengok dalam cerita tu. Pelbagai jalan cerita yang kita tengok lelaki bila betul-betul perempuan tu jadi macam desak lelaki pun okey. Terpaksalah marah macam tu. Perempuan jenis dia anytime kalau benda tak kena sikit apa atas, kita boleh tengok kain tudung sekalipun kalau kita Azrina sendiri, kalau kita tudung kita duduk atas selepas kita iron semua sekali tu, bila adik duduk atas kain tu, tengoklah seluruh dunia ni maki hamunnya. Tu sifat perempuan. So bila sifat perempuan ni marah-marah ni biasanya terjadi kepada kaum-kaum wanita, kaum mak-mak, kaum makcik-makcik ini, kaum-kaum yang suka pek ni. Gitu. Tapi hari ni yang itu lagi dia. Macam kau. Banyaknya pek kau mak Ajmain. Azrina dalam betul lah kita nak mengukuhkan kekuatan lelaki sebenarnya. Sebab sikit-sikit salah lelaki, sikit-sikit salah lelaki. Okey, faham. Azrina, mungkin awak ada 30 saat untuk huraikan, defend yourself ke dalam statement ini? Kadang-kadang nak cakap jugalah kan, perempuan pun banyak sabar dengan lelaki juga tau. Bila lelaki ni marah, kita senyap, okey. Kita tanya, okey, kita biarkan dia marah habis. Okey, habis. Buatlah apa nak marah nak apa ke kan. Jadi kita tanya, okey, dah habis dah? Lelaki kata dah, okey. Kita pula huraikan. Okey, kadang-kadang lelaki ni suka buat perangai sebab apa tau? Dia buat kadang apa yang kita tak suka. Kita tak buat apa yang dia tak suka. Jadi macam mana tu Ajmain? Boleh huraikan tak? Kan? Nampak. Kadang kita pun, kadang kita pula memang betul perempuan akan marah sebab apa bila kita, bayangkan kita dah penat dah iron tudung kita tu, dah cantik-cantik, dah tudung tu susah nak di-iron, dah adik pula duduk atas tudung tu, memanglah gunung berapi dekat Indonesia pun boleh meletus. Kalau lelaki baju berkedut, lelaki kalau berkedut baju dia, Masya Allah cerewet dia, ni semua nak kena. Tajam, seluar nak tajam, semua nak tajam. Pernah tajam pula, pernah jadi tajam je hati kita ni juga kan. Pernah terjadi, bukan tak pernah. Faham. Saya faham kemarahan awak tu. Saya boleh dapat feel awak punya kemarahan tu Azrina. Jadi bila kita nak marah tu kan, kita sabar je. Kita fikir kan, tak apalah. Kita sabar je lah. Kalau dah betul-betul dah tak boleh sabar. Sabar tahap mana tu? Tak payahlah tapi sampai kalau dah kepala kita ni dah telinga kita dah panas, rasa macam dah keluar asap dia tu kan, memang akan rasa marah dia tu. Kita simpan je kan. Jadi time tu kita akan lepaskan. Cantik. Okay, thank you so much. Betul. Azrina. So secara tak payah konklusi. Secara konklusinya Sila. Dia secara kesimpulan dia, lelaki dan perempuan ni dia tahap marah dia mengikut keadaan dia. Betul. Ikut situasi dia sebenarnya. Okeylah, saya kita bagi takkan satu marah pada tempat-tempat yang kita takkan marah betul. Pada sesuatu yang benda banyak kita kalau kata okey kita sabar je kan, kita simpan. Okey, kita punya marah ni kita simpan, tak apalah, kita simpan sampai satu tahap tu kita dah tak boleh sabar, kita akan meletus. Macam hashtag John backup diri sendiri, bagi tahu je. Tak ada macam ni lah. Bagi saya dalam hubungan antara perempuan dan juga lelaki, pasangan, suami ataupun isteri, kalau seorang itu tengah marah, kita diam. Kita jangan tambah pula marah. Kalau kita tambah marah, dia tak akan selesai.
masalah tu? Lagi satu sisi rasa communication is the key. Correct. Maksudnya kita kena tanya baik-baik lah. Kita ada cara. Kalau Betul. kita dah melenting awal-awal, nanti lelaki pun dengar, oh ni dah dia akan detect dua. Satu, kepala dia masih lagi macam-macam fikir kan. Maksudnya masalah tu. Lagi satu, apa pasal kau melenting-lenting ni, kenapa suara kau makin lama makin tinggi ni? Kan. Jadi macam dia kena communicate well lah orang Betul, kata. betul. Orang kata apa, lembu lawan dengan lembu memang tak habis lah. Sampai ke sudah dia punya bergaduh tu kan. Okey, ni Betul. next statement mungkin saya nak tanya Kai dengan Sisi pula. Okay. Alamak ni kita pula. Ni final round lah ni. Ni final round. Jangan bertumbuk, jangan bertumbuk. Okey. Statement dia adalah siapa lagi pandai pujuk ataupun ambil hati, lelaki ataupun perempuan? Lelaki. Lelaki. Kenapa, Kai? Lelaki. Kenapa? Sebab bagi Kai sendiri lah, perempuan ni sebenarnya dia manja. Dia manja dan dia nak perhatian yang lebih. Sometimes tu saya memang tak boleh nafikan lagi bila lelaki tu macam saya sendiri lah, kalau saya nak keluar pergi mana, dia akan tanya pergi mana, pergi jumpa siapa, ya ke, mana bukti, macam tu. Dia nak semua benda. Tu sebab bukannya dia tak suka kita tau, sebab dia nak tahu kita ke mana, sebab dia tak nak lepaskan kita sebenarnya. Dia nak kita dia nak tahu kita ni sayang dia ke tak. Padahal kita dah tahu dia memang sayang kita. That's why dia akan tunjuk semua benda tu. Dan bila dia merajuk, saya rasa lelaki lah orang kata antara yang pandai memujuk seorang wanita sebenarnya. Macam saya sendiri, saya akan betul saya pujuk tau. Saya pujuk macam dia senang je kalau call dalam lama sikit dia okey lah. Dia kadang-kadang bila kita call dalam lama cakap elok ada okey. Dia kita kena pandai lah. Kena Pandai. Pakai perkataan-perkataan. Awak pula Sisi? Tapi Sisi rasa perempuan pun pandai pujuk juga. Sebab perempuan ni cara dia lain. Kadang-kadang dia dah marah-marah. Tapi macam Kai sendiri, perempuan tak pernah pujuk kan? Tak pernah, ke? eh? Kesian kan? Awak kena buat merajuk. Tak pernah merajuk dah. Tak boleh? Kadang-kadang merajuk tu sampai kita yang tersakiti. Kadang-kadang Alamak. perempuan Kenapa dia ni terpujuk aku kan? That's why dia nak perhatian lebih daripada saya. kadang-kadang macam tu. Tapi Sisi rasa perempuan kadang-kadang dia macam dia bebel tu setakat dia bebel je. So perempuan ni memang suka bebel. betul, Tapi betul. lepas 2 jam 3 jam dia dah lupa dah. Terus dia text balik, "Hai sayang." perempuan cepat nampak lupa. tak? Betul. So dia cepat sejuk. Orang kata cepat marah tapi cepat sejuk juga. Faham. Tapi sebenarnya bergantung kepada individu jugalah kan Kai? Betul. Ada orang ikut orang tu macam mana, cara dia bagaimana. Betul. Dia tak Sebab semua sama lah. Yang saya kenal ada yang laki merajuk, bila dia merajuk lagi panjang dia punya merajuk dia. Berbanding dengan perempuan. Kalau lelaki. Tapi betul ada Betul sesetengah lah. lelaki macam kawan saya, dia merajuk, dia tunjuk perasaan. Dia rasa macam dia lah orang paling bermasalah dalam dunia ni. Dia akan pergi bawa ke kawan-kawan semua lah. kau lepak semua. Ya, Orang cerita ni. aku tengah frust dengan awet aku. Sampai kita orang lepak macam, kau pasal tak bad mood semua kan? Aku dengan GM kau pergi balik. Dia memang tak chill langsung lah. Tak Macam cik. tu. Ada juga yang macam tu kan. Tapi itulah kita punya hashtag man versus woman ni bukannya nak bergaduh ataupun betul. nak, ini adalah sekadar Pandangan masing-masing. pandangan masing-masing, betul. betul. Dan mungkin ada orang yang ada masalah ni, mungkin apa-apa yang dihuraikan oleh peminat-peminat Sisi dan juga Kai Bahar boleh membantu dari segi on and off lah. Betul. Okay, sekarang ni kita tiba masa untuk, sebelum kita tutup tirai hari ni, Jukes live chat hari ni, kita akan berhibur dengan sebuah lagu lagi, Jukes original daripada Kai Bahar sendiri. Ya. Jom kita dengarkan Durja. Terakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam lukaku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka.
Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, sebelum kau luka. Jangan kau terhanyut dalam gelap gelita. Sesungguhnya kita akan bersama. Di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, sebelum kau luka. Cantik sekali. Ya, selamat kembali ke Jux Live Chat bersama dengan Sisi Iman dan juga Kai Bahar bersama dengan saya Tyler. Dan kita dah sampai pun ke penghujung rancangan kita hari ini. #Man vs Woman. Kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat Kai Bahar dan juga Sisi Iman yang bersama-sama dengan kita tadi. Alia, Azlina, Ismail dan juga Ajmain. Terima kasih guys. Thank you. Memang terhibur lah. Thank you for having us. Thank you Sisi, Kai. Thank you Kak. Thank you semua, minta maaf semua. Kita pun minta Thank you maaf. guys, thank you Lina, thank you semua kat sini. Okay. Sorry kalau terimo ke apa ke. Semua tiba. Alah, you guys funny. Kan? Funny ya. Tak Tiba. apa, ini semua hiburan atas orang kata hiburan. Terima kasih guys. Terus dengar lagi kita orang kat Jux tau. Yes. Bisa bercinta dan durja. Okey, untuk Kai dan juga Sisi mungkin ada message kepada peminat-peminat yang di luar sana yang sedang menonton Jux Live Chat kami pada hari ini. Kai? Okey, kepada anda semua jangan serius sangat. Okey, kita happy-happykan diri kita dan sebarkan benda positif untuk semua dan apa pun teruskan dengar lagu kita orang dekat Jux. Kalau boleh stream lah hari-hari. InsyaAllah ada rezeki nanti kalau dah habis PKP dah dibenarkan untuk buat persembahan di luar, kita akan jumpa nanti insyaAllah. Dan jangan lupa follow rapat kita orang berdua di social media kita. Dia keluar lagi satu Jux Originals Sisi dengan Kai Bahar. Kita buat lagu pula. Berduet pula kali ni. Kita tak tahu Boleh, kan. insyaAllah. Kita kena stream banyak-banyak di aplikasi Jux. Boleh tengok music video kita orang kat Jux juga tau. Yes. Thank you so much Jux for having us. Thank you Thank you so for much, Jux. Thank you, Jux. terima kasih kerana sudi luangkan masa korang untuk datang ke sini. Tak ada hal. Thank you. Alright, we'll see you again soon. Bye-bye. Bye guys.